Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Pasal yang ketiga pada menyatakan peri mengenal dunia. Qala Allah Ta'ala, Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta iza akhazatil ardu زخرفها وأزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Bahawa sesungguhnya kehidupan segala orang dalam dunia dengan gurur yang melupakan mereka itu dengan daulat dan nikmat dan syahwat dan lazat dan kebesaran dan kerajaan dan lain daripada itu sekalian yang dicintakan hawa nafsunya. Juga umpamanya seperti mereka itulah yang daripada ahmaknya dan bebalnya dan alpanya tiada membekalkan dirinya pada musim hujan. Tak kala hidup tanah yang mati dan tumbuh di atasnya daripada sekalian jenis buah-buahan yang ada dalam bumi yang terhias dengan bagai-bagai bunga dan dengan bagai-bagai warna dan amat harum baunya hingga bumi itu dengan pakaian yang hijau dan segala perhiasan yang patut dengan amat elok rupanya dari qudrat Allah Ta'ala dan anugerahnya bertambah-tambah rupa bagi segala manusia dan rezeki bagi segala binatang. Maka mereka itu yang tiada berbudi dan tiada sampai bicara, disangkanya segala perhiasan dan kesukaan dan nikmat dan lazat itu kekal jua adanya, tiada hilang lenyap lagi adanya, dan sentiasa demikian jua elok rupanya jua. Maka mereka itu yang bebal daripada alpa dan lupa dirinya dalam kesukaan itu, tiada khabar daripada masa yang datang. Maka lalulah musim hujan itu dan datanglah musim kemarau dan panas yang sangat. Maka sekalian yang bertumbuh itu pun matilah dan jadi kurang dan luruh dan bercerai semuanya daripada angin yang keras. Hingga yang tinggal tanah kering itu juga, serasa tiada pernah tumbuh di atas sesuatu pun. Maka mereka itu yang dilekatkan hatinya akan keadaannya, segala kesukaan dan perhiasan itu daripada sesat adanya. Maka tercenganglah daripada alpanya dan sangkanya yang pada barang sesuatu tiada berguna padanya. Dan demikianlah tinggal hampa tangannya daripada barang yang dahulu adalah padanya. Seraya ia merasa akhirnya kesukaran yang terlalu sangat besar adanya. Bermula inilah peri dunia dan peri segala orang yang masyghul dengan dunia dan yang berahi kesukaan dan perhiasan dunia itu yang hujungnya hampir jua dengan duka cita. Hingga menyesal ia daripada perbuatannya itu dengan beberapa hasrat. Dan yang lalu sesalnya itu yang sia-sia dan yang bukan berguna padanya. Tetapi segala orang yang berbudi, tiada daripadanya mengingatkan dirinya dan membicarakan bagaimana ia datang dan ke mana pergi dan dalam dunia berapa lama ia duduk. Ketahui olehmu bahawa barang siapa yang ada dalam dunia datang itu musafir juga adanya dan gharib juga namanya, dan bahawa dunia itu tempat perhentian juga pada antara jalan yang lalu juga sentiasa dan pergi juga pada tempat yang kekal ia duduk akhirnya di sana. Bermula segala tempat perhentian itu tertentu juga pertama pada tempat yang berhenti ia di sana itu, pada sulbi bapaknya juga, dan kemudian pada rahim ibunya, dan ketiga dunia, dan keempat kubur, dan kelima padang kiamat, hingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam syurga atau neraka, di mana ia duduk kekal.
Adapun jalan yang di hadapan manusia akan menghabiskan dia teramat jauh dan sukar, dan bakal jalan itu tiada dapat orang yang berjalan itu mencari melainkan dalam dunia juga. Dan bekal jalan itu tiada dapat orang yang berjalan itu mencari melainkan dalam dunia juga. Dan kenderaan umurnya itu tiada berhenti, hanya sentiasa berjalan juga. Sementara ia tiada tahu sesuatu nafas manusia itu seperti suatu tapak juga pada jalan, dan sehari seperti sesuatu padang jua pada antara jalan, dan sesuatu bulan seperti sesuatu mil juga, dan sesuatu tahun seperti sesuatu farsakh juga, dan sesuatu nafas yang keluar daripada wujud manusia seperti sesuatu batu jua yang dibuangkan daripada rumah kehidupan manusia. Dan tiap-tiap nafas membinasakan rumah umurnya. Dan dengan sesuatu nafas yang umpamanya seperti suatu tapak itu, ia dijauhkan juga daripada dunia dan hampirlah kepada akhirat. Maka pada hakikat, keadaan dunia itu seperti suatu titi juga pada antara jalan akhirat. Maka barang siapa berdiri di atas, tidak berbuat rumah di atas titi itu, hanya lalulah daripada atasnya, dan supaya jangan masyghul ia dengan perhiasan dan kesukaan di situ. Ia membicarakan bekal jalan akhirat juga yang sukar dan jauh adanya. Tetapi orang yang tiada berbudi, berbuat juga rumah di atas titi dan suka duduk selamanya di situ, sambil ia masyghulkan dirinya dengan segala perhiasan dan kesukaan dalamnya. Dan lebih daripada itu, ia memberati hatinya juga dengan sia-sia. Ia itu dengan mencari harta dunia itu. Kerana beberapa lebih ia mencari, dia lebih juga kiranya. Dan cintanya dan dukanya pada hidupnya dan pada ketika maut ada hasrat juga dan penyesal padanya. Hingga sukar juga ia memberi nyawanya dan meninggalkan hartanya kepada orang yang lain. Bermula, jika harta itu halal sekalipun, itu bila juga padanya selama hidupnya, dan hasrat dan penyesal pada ketika mautnya dan kira-kira dalam akhiratnya. Bermula, jika itu haram, ada cinta juga padanya dalam dunia dan duka juga pada ketika maut dan seksa juga dalam akhirat. Inilah perolehan daripada pencaharian dunia lebih daripada kadarnya. Bermula, jika ku cari harta dunia yang lebih daripada kadarnya, dan aku kata harta ini ketinggalan kerana anakku, maka harta inilah juga yang menjadikan anakmu itu seterumu. Dan begitu dijadikan seteru itu berkuasa dengan seteru. Qala Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahawa sesungguhnya segala harta kamu dan segala anak kamu seteru juga akan kamu. Bermula, jikalau tiada ingat manusia itu akan membicarakan pekerjaan dua seteru itu, tiada juga lepas ia daripada segala bencana selagi hidupnya, kerana keadaan kedua seteru itu ada kejadian fitnah juga padanya. Qala Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahawa sesungguhnya segala harta kamu dan segala anak kamu bencana juga akan kamu. Inilah peri dunia yang malam dan siang mengusahakan darinya kepada fitnah kerana keduanya itu juga. Bermula segala arif berkata, barang sesuatu manusia yang masyghul dengan dia, hingga sebab itu jadilah ia alpa daripada mengingatkan Tuhannya dan menyebutkan namanya. Itulah dunia. Ia juga seperti berkata Bukhari, Rubai, barang siapa yang mengenal cintamu, lihat padanya peri duniamu. Dunialah kamu dari alpamu, tiada kenal Tuhan dari butamu. Bermula setengah daripada segala arif berkata, dunia itu semuanya seperti tangga juga adanya itu. Entah adakah atau tiadakah. Bermula setengah daripada segala arif berkata, dunia itu seperti suatu mimpi juga adanya,
Dan segala manusia dalam dunia seperti segala orang yang tidur juga umpamanya. Apabila ia ingat akan dirinya, suatu pun tiada diberoleh padanya daripada mimpi itu. Bermula setengah daripada segala alim berkata, dunia itu seperti kilat jua adanya. Apabila nyata, lenyaplah. Bermula setengah daripada segala budi berkata, dunia itu seperti seorang perempuan tua adanya, dengan berbagai-bagai perhiasan dan warna pakaian dan sebagainya. Maka maha elok rupanya dan dari jauh. Barang siapa yang tiada mengenal dia, berahilah padanya. Dan barang siapa yang mengenal ia, bencilah adanya. Bermula setengah daripada segala arif berkata, dunia itu seperti seorang perempuan muda yang maha elok rupanya, dan bagai-bagai perhiasan ada padanya. Barang siapa yang melihat ia, berahilah jua akan dia, dan hatinya pun lekat jua padanya. Tetapi perempuan itu sangat jahat, dan daripada segala laki-laki teramat nakal, tiada malu, kerana tiap-tiap hari duduk ia dengan seorang lelaki, dan daripada segala lelaki yang duduk sertanya, dari selamanya dengan seorang pun jua tiada ia menyampaikan janji. Maka segala lelaki yang berbudi memberi tolak kepadanya dan tiada suka melihat rupanya, dan hanya segala lelaki yang bebal itu tiada jua mahu bercerai daripadanya, dan berahilah akan rupanya, dan jadilah ia hambanya. Bermula setengah daripada segala arif berkata, dunia itu seperti suatu perhentian jua pada antara jalan dengan dua pintu. Barang siapa yang datang pada perhentiannya itu, maka hari ini masuk ia daripada suatu pintu itu, dan pada esok harinya keluarlah ia daripada pintu yang lain. Bermula setengah daripada segala arif berkata, dunia itu seperti suatu rumah jua yang baik perbuatannya. Barang siapa yang melihat, berkenanlah akan dia dengan berbagai-bagai perhiasan daripada emas dan perak dan permata dan permaidani dan tirai dan segala pegawai yang patut akan rumah itu, dengan beribu-ribu nikmat dan syarbat dan sebagainya. Dan yang empunya rumah itu amat besar dan kaya dan teramat murah adanya, dan sentiasa tiada berputusan jamu daripada rumahnya itu yang penuh daripada segala nikmat yang sedap. Adapun daripada segala jamu itu, barang siapa yang berbudi dan bijaksana, tahulah bahawa rumah itu rumah orang jua, dan segala harta yang ada dalam rumah itu pun harta orang jua. Dan tamu-tamu dalam rumah itu tiada dapat duduk lama di sana, dan tiada dapat membawa sertanya segala harta yang ada dalam rumah itu, melainkan ditinggalkannya semuanya dengan rumah itu. Hatta maka orang itu selama ia ada di sana, barang yang dapat makan juga daripada segala nikmat yang ada dalam rumah itu, dan dipakai juga daripada segala pakaian yang dianugerah padanya oleh yang empunya rumah itu, dan mengambil juga daripada segala benda itu sekira kadarnya, bekal jalannya, dan memohonkan redha pada tuan rumah itu. Sehingga dengan sukanya dan dengan suka yang empunya rumah itu, ia keluarlah dari dalam rumah itu dan pergilah ke mana yang dikehendakinya dengan sejahteranya. Tetapi daripada segala jamu itu, barang siapa yang bebal dan gila, sangkakan rumah itu dengan segala perhiasannya dan dengan segala harta dan segala nikmat itu telah diberikan bahagian padanya, dan rumah itu serta barang yang ada dalamnya itu kekal adanya. Maka ia dengan lupanya dan alpanya duduklah ia dalam rumah itu lama, tiada makan daripada segala nikmat dan pakaian yang dikunai padanya oleh tuan rumah itu, kerana pada sangkanya yang salah katanya dalam sendirinya rumah itu dengan barang yang ada dalamnya punya aku juga. Dan tak kala aku menghendaki daripada barang sesuatu itu adalah jua pada aku. Maka dalam hal ini, yang ia mau duduk lama dalam rumah itu dan tiada ia mau meninggalkan tempatnya itu dan tiada ia mau keluar dari sana. Maka segala orang yang mengawal rumah itu menyuruh ia keluar daripada rumah itu, dan seperti tiada ia mau keluar juga.
Dan apabila dikerahnya sangat, dan tiada memberi ia duduk lagi dalam rumah itu. Dan seperti ia menghendak membawa segala harta yang ada dalam rumah itu sertanya. Dan orang itu tiada meluluskan sesuatu pun padanya dan mengeraskan ia. Tinggalkan semuanya. Dan segala orang yang hadir itu tertawa-tawa akan budi dan bicaranya. Kemudian dengan gagah ia dikeluarkan dari dalam rumah itu dan rumah itu pun ditinggalkannya dengan segala harta dan nikmat yang ada dalamnya. Kelakian, maka tiada ia berupaya dengan duka dan menangis dan menyesal oleh kerana ia tiada makan daripada segala nikmat dan tiada ia mengambil bekal suatu pun dan tuan rumah itu pun murka atasnya daripada kurang budinya dan tiada malu adanya. Maka ahmak itu pun lapar dan sakit membawa beribu-ribu hasrat dan nikmat sertanya dan tinggal hampalah tangannya daripada barang sesuatu yang ada padanya dengan sangkanya. Ketahuilah olehmu bahawa dunia itulah rumah itu dengan segala perhiasan dan bagai-bagai nikmat dan bahawa jamu itulah segala manusia itu yang ada dalamnya dengan bagai-bagai perinya dan perbuatannya. Maka barang siapa yang berbudi seharusnya mengingatkan juga dirinya dalam dunia.